Dan ini adalah perkembangan yang baru kami terima berikutan daripada ucapan Perdana Menteri di Convention Barisan Nasional 2022 sebentar tadi. Antara lain ialah Perdana Menteri sebentar tadi mengumumkan bahawa subsidi 720 juta yang tidak digunakan dalam kepada penternak ayam contohnya yang diumumkan sebelum ini akan disalurkan kepada golongan B40. Angka sebenar kepada subsidi dan juga bantuan tunai itu belum lagi diumumkan dan akan dimaklumkan kemudian oleh kementerian-kementerian terlibat. Saya ingin bincang bagaimana implikasinya dan juga bagaimana ini dapat meringankan beban rakyat secara keseluruhan. Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai, pakar ekonomi bersama dengan kita pada jam ini. Reaksi pertama Prof apabila mendengar ucapan Perdana Menteri sebentar tadi, dan sudah pasti banyak yang di-recap oleh Perdana Menteri, tetapi apabila kita menyentuh mengenai isu pokoknya dan juga pengumuman Perdana Menteri mengenai bantuan tunai itu sesuatu yang perlu dianalisis dan juga perlu kita fahami di situ, Prof. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Cik Zulkifli. Kerajaan telah mengeluarkan subsidi berjumlah 71 bilion setakat ini di tahun 2021 dan ini merupakan satu jumlah yang besar. Dan kerajaan akan terus menyokong misalnya pada 1 hari bulan Julai apabila subsidi kepada penternak ayam dimansuhkan ada 720 juta sebulan yang akan diagihkan kepada kumpulan B40. Kalau kita bagikan 720 juta dengan 4 juta orang isi rumah di B40, jadi kita mungkin boleh memikirkan satu keluarga akan menerima tambahan RM180 sebulan. Cuma berapa lamakah ini akan dapat diberikan kepada kumpulan-kumpulan B40? Berapa lama satu persoalan, tetapi Perdana Menteri juga mengakui bahawa ini pendekatan jangka masa pendek dan bagaimana ini dapat meringankan beban golongan B40 ini. Situasi semasa B40 yang kita perlu fahami dengan kenaikan harga barang dan juga kenaikan inflasi ini, Prof. Okey, sebenarnya inflasi kita secara keseluruhannya terkawal dalam lingkungan 2.3%. Tetapi apa yang kita hadapi ialah inflasi harga barang makanan yang meningkat 4.1%. Sebenarnya kadar inflasi makanan ini yang indeksnya dimulakan pada tahun 2016. Jadi tahun 2016 100%, hari ini sudah meningkat menjadi lebih 137 poin. Maknanya dah meningkat 37% dalam tempoh 4 tahun. Dan memang inflasi makanan ini terus meningkat. Ini merupakan gejala kepada negara yang sedang membangun menuju kepada status negara maju kerana peningkatan kumpulan berpendapatan menengah tinggi dalam kalangan penduduk. Prof, dalam erti kata mudah, mungkin kalau dapat Prof memberikan satu bayangan dan juga analogi mudah. Sekiranya saya dalam kelompok B40, saya bakal menerima bantuan tunai itu nanti dalam bentuk bulanan, bagaimana saya diberikan jaminan bahawa harga ayam yang saya nak beli dapat dikawal dan jumlah bantuan yang diberikan itu dapat menampung dan juga memberikan kesenangan kepada saya bulan ke bulan. Bagaimana kita nak faham tu, Prof? Apa jaminan? Sebab kalau saya nak pergi pasar hari ini, saya nak pastikan bahawa harga ayam yang saya beli, mampu saya beli. Tak naklah pula nanti bila saya dapat bantuan tunai pula nanti, harga ayam masih lagi kekal sama, harga ayam masih lagi tinggi. Bagaimana jaminan perlu dilakukan? Adakah ini bukan satu solusi yang menyeluruh, tapi bagaimana kesan berantai daripada bantuan tunai ini? Okey, mulai 1 hari bulan Julai kita akan anggarkan bahawa harga ayam mungkin tidak lagi pada RM8.90 kerana subsidi 60 sen sekilo telah dikeluarkan. Jadi kemungkinan sekurang-kurangnya dia mungkin naik jadi RM9.50. Ini dengan andaian kita tidak mengimport cukup ayam untuk memenuhi keperluan pasaran. Tapi kita lihat hari ini syarikat peruncitan, hypermarket, supermarket dengan aktif membawa masuk ayam import.
dan ini akan mengurangkan tekanan pasaran. Jadi permintaan mungkin akan mereda sedikit disebabkan penawaran yang mencukupi, dan ini akan menurunkan harga. Cuma ia juga merupakan gejala jangka pendek, kerana dalam jangka panjang kalau import terus meningkat, dia boleh menjejaskan nilai mata wang kita pula, yang akhirnya akan menyebabkan harga import ayam itu akan menaik. Jadi kita perlu memikirkan pula penyelesaian jangka pertengahan dan panjang. Bagaimana nak mengatasi masalah makanan ayam yang 90% bahannya jagung dan soya diimport. Kita perlu ganti dengan bahan tempatan seperti pelepah kelapa sawit, sisa santan, hampas santan dan hampas kelapa sawit misalnya. Kalau ini boleh dilakukan, kita akan mendapat penyelesaian yang lebih baik. Begitu juga kita perlu menggalakkan penternakan ayam kampung untuk menyokong pembekalan ayam. Tapi dalam pengurangan import sebanyak terusan Prof. Sebanyak 3.6 juta sebulan mengurangkan tekanan 16%, kerana 3.6 juta itu adalah 16% keperluan tempatan sebulan. Jadi itu juga boleh menolong. Prof, dalam erti kata lain, untuk jangka masa pendek dalam masa sebulan ini, golongan B40 masih lagi mampu membeli ayam walaupun harganya tidak turun banyak ataupun berada dalam harga pasaran. Adakah itu benar dengan bantuan tunai ini? Pada bulan Jun ini, kerana subsidi masih diteruskan, harga ayam dijamin pada RM8.90. Dan di masa yang sama, pengimport membawa ayam import, dan ini akan menurunkan harga. Kerana sebenarnya harga ayam import adalah jauh lebih murah daripada harga tempatan ini. Pada Julai nanti apabila tunai ini dapat, bagaimana pula situasinya Prof? Pada bulan Julai, pada masa itu serta-merta harga ayam secara ofisial akan meningkat sebanyak 60 sen. Kerana subsidi yang diberikan hari ini ialah 60 sen sekilogram. Tapi itu kalau tidak ada import. Kalau ada import ayam, harganya akan menurun pula. Tapi Prof mengatakan bahawa tadi kalau dalam sudut bantuan tunai kepada golongan B40, ini adalah penyelesaian jangka masa pendek dan juga ianya perlu disokong dengan dalam perancangan jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang, dan isu rantaian bekalan dan juga inflasi makanan ini perlu dikawal dalam situasi ini. Tapi in the bigger picture, dalam gambaran secara keseluruhan dengan indikator-indikator ekonomi yang diberikan oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan sebelum ini, apa situasi yang bakal kita harungi untuk golongan B40 untuk 6 bulan yang akan datang, Prof? Saya merasakan sebenarnya permintaan kepada bahan makanan telah meningkat secara agak tinggi dalam 3 atau 4 bulan kebelakangan ini, dan ini adalah disebabkan perubahan tingkah laku pengguna. Mereka terutamanya untuk barang makanan jemu makan di rumah dan meningkatkan permintaan untuk makanan di luar. Jadi mereka pergi makan di restoran, di kedai mamak dan restoran segera. Semua ini meningkatkan 40% permintaan kepada barangan import makanan adalah berkait dengan permintaan makanan di luar ini. Tapi ini akan reda kerana setelah kita mula jemu makan di luar, kita akan balik makan di rumah kerana menyedari bahawa harga makanan di luar itu berganda lebih mahal daripada kos makanan di rumah.
Jadi kita akan mengurangkan permintaan dan melegakan pasaran dalam tempoh 3 bulan ini, saya rasa. Itu yang dijaga dalam pasaran, tapi dalam masa yang satu lagi Prof, kalau kita lihat daripada segi indikator-indikator secara besarnya juga, dalam aspek subsidi yang diberikan oleh kerajaan daripada tahun lepas, ianya meningkat sehingga ke 71 bilion. Dan dalam perspektif ekonomi, katanya ini adalah satu perkara yang positif untuk menampan kepada bebanan yang ditanggung oleh rakyat dalam masa yang sama. Jadi kita dapat mengekalkan kadar inflasi kita pada kadar yang positif dalam kadar 2.3%. Begitu kalau dibandingkan dengan negara-negara maju contohnya. Akan tetapi dalam masa yang sama, adakah kerajaan, kalau soalan rakyat marhain seperti saya mungkin akan tanya, adakah kerajaan cukup duit untuk menampung semua subsidi, bantuan tunai dan sebagainya ini? Apa lagi cara untuk kita memastikan bahawa simpanan negara ini cukup? Ini ayat orang mudah, tapi pada pandangan Prof bagaimana? Okay. Sebenarnya 71 bilion itu adalah satu jumlah yang besar juga. Itu adalah kira-kira 17% daripada belanjawan negara. Jadi kerajaan mungkin perlu mencari sumber apa yang boleh diperoleh untuk menampung subsidi ini. Tentunya kerajaan memikirkan apa sumber-sumber baru, sumber cukai, sumber sumbangan syarikat GLC dan sebagainya. Cukai sebenarnya kita memang belum optimum lagi. Kita boleh meningkatkan cukai, khususnya kita perlu meningkatkan cukai untuk kumpulan pemodal yang sebenarnya di Malaysia tingkat kadar cukainya adalah agak rendah berbanding dengan negara-negara lain di dunia. Justru ada juga perbincangan dan juga perbualan kami hari ini juga dan juga memetik kepada apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri di Tokyo baru-baru ini, kemungkinan untuk diperkenalkan GST itu semula. Adakah itu sesuatu perkara yang diperlukan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa pendapatan negara itu dapat ditambah walaupun dalam sebuah kapasiti negara kita mendapat impak yang positif dengan kenaikan harga bahan api seperti minyak contohnya. Adakah GST adalah satu penyelesaian yang baik dan juga mungkin akan dilaksanakan dalam masa terdekat pada pandangan Prof? Dalam jangka panjang, GST memanglah penyelesaian yang baik kerana semasa GST dilaksanakan, cukai tidak langsung menyumbang sekali ganda lebih besar daripada apa yang kita kutip hari ini dalam bentuk cukai jualan. Tetapi mana sebenarnya kita mungkin tidak perlu membebani lagi rakyat dengan memperkenalkan GST serta-merta. Dan kalau kita ingin mengenalkan GST, kita boleh sebenarnya hanya mengadaptasikan cukai jualan yang kita ada ini menjadi ala GST dengan mengenakan kadar cukai yang lebih rendah supaya jumlah cukai dikutip tidak akan bertambah, supaya beban kepada pelanggan tidak juga akan bertambah dalam jangka pendek. Dan insyaAllah apabila ekonomi kita melonjak mencapai puncak, kita boleh perkenalkan GST dalam tempoh 3 tahun lagi ni. Prof, mungkin soalan terakhir daripada saya kepada Prof, mungkin kita dapat rangkumkan dan juga rumuskan dengan mudah bantuan kepada B40, bagaimana ini secara mudahnya impaknya dapat dirasai oleh rakyat dalam kelompok B40. Apa yang mereka perlu fahami pada ketika ini dengan dihambat dengan kenaikan harga dan sebagainya? Mungkin dalam satu analogi mudah yang dapat Prof dapat dirumuskan. Saya rasa bantuan kepada kumpulan B40 ini diperlukan. Cuma bagaimana dia diagihkan adalah menjadi isu. Kerana hari ini kita sebenarnya kekurangan maklumat terperinci tentang struktur dan perincian setiap warga isi rumah di Malaysia. Mungkin kita mengagihkan subsidi selama ini, tetapi ada juga kumpulan yang tertinggal. Mungkin ada juga kumpulan yang merasakan itu terlampau kecil atau ada yang merasakan
sebenarnya dia tidak memerlukan tapi dia dapat. Jadi kita perlu mempunyai satu kaedah pengagihan subsidi yang lebih optimal, yang lebih cekap supaya dia benar-benar mencapai sasaran. Contohnya subsidi minyak petrol perlu dirombak. Subsidi gula, subsidi beras, subsidi minyak makan, semuanya perlu dirombak untuk disasarkan khusus kepada kumpulan yang memerlukan.